Okay, sebenarnya the truly sebutan dibuk ni ialah dibik tau. Tapi ramai orang selalu sebut dibuk, dibak, dan terpulanglah dekat korang nak sebut macam mana. Okay, kalau Syamim lebih suka sebut dibik tu dibuk lah. Okay, ini cerita asal di sebalik dibuk ni lah. Okay, apa yang Syamim faham, dibuk ni dia diambil dari perkataan Hebrew yang bermaksud dampingan atau tempelan semangat jahat pada benda hidup ataupun badan manusia ni lah. Dan dalam bahasa Hebrew ni juga, dibuk ni terbagi kepada dua perkataan, iaitu dibuk merwah dan dibuk ha-hizonim. Okay, dibuk merwah ni bermaksud tempelan semangat jahat, dan dibuk ha-hizonim ni bermaksud perbuatan jahat seseorang manusia. Okay, lebih kurang macam itulah sebutan di dalam bahasa Hebrew. Okay, mengikut kepercayaan dan pemahaman orang-orang Yahudi ni kan, okay, dibuk ni adalah roh-roh orang Yahudi yang berketurunan Jerman dan Polish. Polish tu bangsa Poland lah. Dibuk wujud sekitar abad ke-16 dan 17 macam tu. Dibuk ni juga lebih dikenali sebagai roh-roh yang sangat berdosa guys, dan dia punya tahap jahat tu sampai tak boleh diampunkan tau. Okay, dia lebih advance daripada orang-orang murtad. Kalau orang murtad ni dia boleh masuk neraka tau, tapi dia tak ada tempat untuk dibuk ni. Sebab itulah dia jadikan badan manusia sebagai tempat persinggahan dia. Okay, dibuk ni sebenarnya roh-roh yang kena pulau tau. Kena pulau atas sebab dosa-dosa besar yang dia dah buat tu. Dia ni tak boleh lepak dengan roh-roh yang lain dekat Jahannam. Okay, kalau macam roh-roh yang lain, roh yang baik dan roh yang jahat sikit kan, diorang akan berkumpul dekat Jahannam ni lah. Kiranya Jahannam ni lebih kurang macam pit stop kepada roh-roh sebelum diorang ni ditempatkan dekat syurga ataupun neraka. Kalau kita orang Islam, it's like macam padang mahsyar macam tu lah. Okay, sebelum dibuk ni rasuk badan seseorang manusia tu kan, dia akan pilih dua karakteristik. Okay, yang pertamanya, orang yang sakit kronik, yang tak boleh bergerak, koma ke, gila ataupun stroke macam tu lah. Okay, dan yang kedua, orang yang dia nak rasuk tu orang-orang yang tak beriman. Korang dah solat ke belum? Korang tu dah solat ke belum? Pergi solat sana dulu. Okey, kalau dalam Islam ni kan kita ada ustaz, betul tak? Kalau orang Yahudi ni pula dia ada rabbi. Okey, rabbi ni function dia sama je macam ustaz kiranya. Dia pakar dalam hal ehwal keagamaan Yahudi. Dia juga boleh pulihkan orang-orang yang kena rasuk ni tadi. Okey, dan yang paling menarik, dia boleh tentukan ruh seseorang tu sama ada nak dicampakkan ke neraka ataupun nak diletakkan dekat syurga. Korang jangan ketahui pula, lain agama lain dia punya cara tu. Tapi untuk kes dibuk ni kan, bukan semua rabbi yang boleh pulihkan tau. Dia ada special case sikit. So rabbi yang bergelar Baal Shem je yang boleh keluarkan dibuk ni daripada badan manusia, sebab dia ada ilmu mistik dan penyembuhan. Okay, korang tengok betapa kuatnya dibuk ni sampai susah gila nak keluarkan daripada badan manusia tu lah. Okay, kiranya macam specialist macam tu lah. Okay, apa yang aku cerita ni semua atas pemahaman orang-orang Yahudi tau. Korang boleh tengok video ni, percaya jangan. Okay, so itu semua cerita pasal dibuk je tau. Tapi untuk kes dibuk box ni dia lain pula. Dia bukan kotak biasa-biasa, tapi kalau kotak solat lagi teruk tau. Teruk gila. Okey, dibuk box ni dipercayai kotak yang telah dipuja oleh orang-orang Yahudi ni. Okey, kemungkinan lah kan. Okey, kotak ni dipuja atas sebab-sebab dibuk ni ataupun roh-roh jahat tadi berkeliaran atas sebab dia tak ada tempat pot nak lepak. Lebih kurang macam tu lah kiranya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam kan, roh berkeliaran dekat muka bumi ni tak wujud lah. Yang cuma ada syaitan dan iblis sahaja.